Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam episod keempat siri tutorial Ais Saham YouTube. Dalam episod kali ini kita sambung perbincangan fundamental kita. Dalam episod sebelum ni kita bincang berkaitan dengan trend analysis. Okay. Trend pada perspektif fundamental. FCON, Sharpe Ratio, LTS. Kali ini kita akan bincangkan quarter report dan juga dividend. Okay. Sebenarnya tidak ada apa sangat yang orang kata tidak jauh sangat beza dengan trend. Trend ni ialah dari perspektif luas, big picture. Okay, maknanya daripada tahun 2003 sehingga sekarang 2020. QR ni ialah quarter report. Setiap company perlu mengeluarkan quarter report setiap 3 bulan sekali. Okay, dan kita nak zoom in. Okay, di mana kita nak tengok apa yang berlaku pada syarikat tu pada masa terdekat. Okay, menggunakan Ais Saham, okay, anda boleh nampak sesuatu yang lebih berwarna, jelas. Okay, di mana kita summarizkan dalam bentuk okay, warna biru okay, merujuk kepada revenue, itu sales syarikat. Okay, sales syarikat. Warna merah pula merujuk kepada profit, iaitu keuntungan syarikat. Sebagai contoh, kalau tengok dekat sini, the latest untuk Scomnet, revenue syarikat ialah lebih kurang, ini hanya satu kuartal lah. Okay, iaitu 32 juta. Okay, dan keuntungan syarikat ialah 4 juta. Jadi kita boleh nampak kat situ. Maknanya dari segi perspektif yang semasa, yang daripada 2017 lah. Okay, kita boleh tengok sales syarikat meningkat dengan boleh kata baik. Okay, manakala profit dia okay, pun boleh dikatakan selalu biasa-biasa je. Waktu sales naik, profit juga naik. Menunjukkan syarikat ni dalam keadaan yang baik lah. Kita boleh tengok, maknanya yang fokus, normally orang akan fokus profit lah, kenaikan profit. Maknanya kita compare profit, macam contoh dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ada peningkatan. Kalau turun pun sedikit sahaja. Dan selalunya, orang yang refer selalu, bila keluar quarter report, yang dia kata refer kepada QOQ. Okay, quarter on quarter. Dia selalunya merujuk kepada yang ni Q1 ni, dia compare dengan Q1 ni. Sebab tu ada bawah ni ada perkataan Q1. Q1 ni dia compare dengan yang ni. Selalunya peningkatan yang kita nak dari perspektif sini ke sini, itu sangat penting. Dan yang kedua ialah pada gambaran overall lah. Okay, gambaran overall. So boleh dilihat di sini. Kalau saya suka tengok gambaran overall lah. Dari sini nampak cantik. Okay. Profit mungkinlah ada yang quarter yang kurang sikit, tapi overall nampak cantik. Okay. Dividen. Okay. Dari sisi perspektif dividen pula, ini kita kumpulkan dalam masa setahun. Ini bukan bermakna semua daripada 2020. Okay. Bermakna kita compare daripada quarter report terakhir. Sebagai contoh, kalau quarter report pada bulan Mac tahun ni, kita compare Mac tahun ni ke Mac tahun lepas. Okay. Maknanya syarikat ni dalam masa setahun ni ada bagilah dividen 1.5 sen. Okay, ni dalam bentuk sen. 2009 tak ada bagi dividen, ni tak ada, tapi sebelum tu ada. Dalam dividen, selalunya apa yang kita lihat ialah dari segi first kali, konsistensi lah bagi dividen. Maknanya syarikat ni dah start bagi dividen bagus. Kalau adakah dia boleh terus bagi dividen, dan yang kedua ialah adakah meningkat dividen. Okay, itu yang kita selalu tengok. Bukan saja dividen besar, sebab kalau katakan kita melihat pada dividen besar, kadang-kadang ada syarikat yang dividen dia terlalu besar. Okay, dividen dia terlalu tinggi, tapi dia tak boleh sustain nak bagi dividen. Sebab tu dalam mindset pelabur, dividen ni kita nak dividen yang konsisten. Okay, bukan sekali bagi dividen, lepas tu tak bagi dah. Umpama tahun ni dapat duit raya, macam banyak sikit lah. Kan? Tapi tahun-tahun yang lepas tu tak ada dah. Okay, tapi dalam pelabur-pelabur yang tengok ni, mungkin jenis bagi duit raya lah. Okay, dekat sini adalah, maknanya dia baru nak start bagi dividen 2020. Okay, dulu pernah bagi sekali. Okay, kalau nak tengok yang contoh yang konsisten dan meningkat, seingat saya OpenSys. Okay, OpenSys, sekejap saya tengok ini. Ini pun cantik FCON yang kita bincangkan dalam episod sebelum ni, memang sangat cantik ni, 0.64 straight. Dividen, okay, agak konsisten bagi dividen. Okay, 1 sen, dan ada peningkatan, menunjukkan syarikat ni dia berkembang baik, dia nak start bagi dividen yang bertambah kepada pelabur. Okay, this ialah contoh yang baik. Okay. Dividen ni jaranglah syarikat tahun ni bagi 1 sen, tahun depan bagi 2 sen, tahun depan bagi 4 sen. Lepas tu, ni normally dividen dibagi secara nombor yang lebih kurang sama. Okay. Okay, dan yang fokus dia kalau ada peningkatan kat situ.
Okay, kita pergi ke Scomnet balik tadi. Okay, satu lagi elemen dividen saya masuk sikit, iaitu dalam financial ratios ni. Kalau kita tengok, ada elemen dekat bawah sekali ni ialah dividend per share dan juga dividend yield. Okay, dividend per share yang tadi kita ambil yang latest je. Okay, maknanya what is the recent 1 year dividend. Dekat bawah ni ada dividend yield. Ini ialah comparison antara dividen yang diberikan dengan harga saham semasa. Okay, sebagai contoh, dia beri 1.5 sen. Harga saham sekarang RM1.05. Jadi company bagi lebih kurang 1.4% sahaja. Okay. Tapi kita tak perlu risau sebagai pelabur, bukannya kita nak tengok yang 8% ke 10%, sebab kita sekarang ni melabur dalam saham, dia ada capital growth. Okay, maknanya kenaikan pada harga saham dan juga dividen. Jadi dividen biar maknanya kalau 1%, 2%, 3% ni kira okey lah. Okay, 4%. Normally range kat situ, 2 ke 4%. Jangan pula kita kata, kenapa dividen tak sampai 10%? Saya melabur dalam ASB boleh dapat 10% ataupun tabung haji. Okay, boleh dapat 10%. Okay, apa yang kita kena faham ialah dalam saham ada tabung haji lah kan, fund semua melabur dalam saham juga. Okay, dia dapat the capital growth, dia dapat dividen, daripada situlah dia bagi kepada kita 8% dan sebagainya. So kita, kalau kita boleh untung capital growth kita dan juga dividen plus dividen, itulah kiraan keuntungan kita lah sebenarnya. So jangan aim sangat dividen yang tinggi, sebab kadang-kadang harga saham tak berapa perform. Okay, aim lah kedua-duanya sekali ataupun fokus pada capital growth, sebab itu lubuk orang kata dalam saham. Itulah dia punya pulangan yang berganda-ganda tu. Okay, dari segi formula, okay, dividend yield tadi, dividend per share, maknanya sebagai contoh Scomnet, dia bagi 1.5 sen bahagi dengan RM1.05 harga semasa. Okay, kita akan dapat 1.43%. Okay, itu saja untuk episod kali ini, QR dan juga dividen. Okay, dalam episod yang seterusnya kita akan bincang financial ratio.